guru-guru kita, adik keluarga kita muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur. أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang saya hormati soh pentakbiran Tumenur Iman yang saya muliakan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapat kita berkumpul lagi pada petang berbahagia ini yang penuh dengan kemuliaan, dengan barakah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, di mana ada satu waktu pada hari Jumaat, padanya waktu selepas sesudahnya asar, maka siapa yang berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mengambil kesempatan ini, ayuh kita sama-sama berdoa kepada Allah agar apa yang kita minta dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, pada petang yang penuh barakah ini ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara, jiran dan keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkumpulnya pada pagi petang ini ya Allah, maka kau jadikan ibadah kami ini ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu ini sebagai saham
buat kami di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami di bulan Sya'ban. Berkati kami wahai Allah di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan dengan kesihatan yang baik untuk kami beribadah. Ya Allah kau sampaikan kami di bulan Ramadan ya Allah dengan hati yang cenderung untuk melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan. Ya Allah, kukuhkan hati dan jiwa kami agar diberi sifat istiqamah dalam amalan-amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami yang telah pergi bertemu denganmu, ya Allah, kau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Kau jadikan kuburnya daripada taman-taman syurga. Dan kau jauhkan, ya wahai Allah, kubur-kuburnya daripada kawah api neraka. Ya Allah, jadikanlah diri kami suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, dan jadikan kami isteri yang solehah, taat kepada suami, dan jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hati yang tabah dalam menghadapi ujian-ujian dan mihnah di akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, hari ini, ya Allah, seperti mana kami kumpul di Google Meet, ya Allah, maka kumpulkan kami kelak, ya Allah, di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mungkin di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Mungkin di antara kami yang sedang menghadapi masalah, Kau permudahkanlah, ya Allah. Mungkin di antara kami yang sedang mencari jodoh, ya Allah, maka jodohkan mereka dengan jodoh yang saleh dan salehah. Jika di antara kami, ya Allah, masih belum mempunyai zuriat, ya Allah, maka Kau kurniakan kepada kami zuriat yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton yang hadir pada hari ini bagi program kita kuliah Asar pada waktu petang, dan minggu depan adakah kuliah Asar kita terakhir? Sebab nak masuk Ramadan, adakah kuliah Asar kita masih berjalan atau diawalkan kerana kesibukan ibu-ibu ke bazar Ramadan, kesibukan ibu-ibu mempersiapkan juadah berbuka, kesibukan ibu membuat air katira ataupun air durian Belanda. Minta maaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, aiban dirahmati Allah. Kekanda Amira tanya tadi, dia kata, Ustaz, penonton minta maaf, terbawa-bawa. Sebab hari Ahad ini saya ada syuting di TV Al-Hijrah 114 untuk program Assalamualaikum. Maka terbawa-bawa penonton. Masya Allah. Terbawa-bawa penonton. Tuan-tuan rahmat Allah. Penonton tu biasa kat ni lah. Kan tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada yang mengaminkan doa. Ya, Siti Bonda Maimuda yang mengangkat tangan tadi. Ada apa? Ataupun tertekan? Tertekan Ustaz. Sorry. Ya, tak apa. Bonda-bonda. No problem. Selepas ini siapa yang tertekan mengangkat tangan, maka haruslah dia belanja saya makan aiskrim Magnum. Ini syarat dia. Boleh tak? Okey. Siapa yang tertekan selepas ini angkat tangan harus belanja saya aiskrim Magnum. Itu syaratnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Dan kita sambung muka surat ke 161. Betul lah Kekanda Azrina? Atau Kekanda Amira? Itu 161 ya ke? Jadi? Ke saya salah tanda? Sekarang? Ucapan para malaikat pengiring jenazah tu dah ke Ustaz? Oh, maknanya kita dah habis lah.
Kita masuk tajuk baru kan hari ni, kembalinya seorang hamba ke tempat asalnya, betul tak? Betul-betul. Surat. 158. Itulah. Tak jauhnya. 158. Ya. Minta maaf lah, biasa dah tua. Dah tua ni kerap pelupa. Saya tandakan lain. Masya Allah. Okey, Ustaz. Kekandang Mira jangan banyak gelak. Okay, baik. Alhamdulillah, Ustaz. Baik. Saya tanya Ustaz semalam pun tak beritahu lagi ke surat berapa. Orang tua. Artinya, seorang hamba ke tempat asalnya. Okey? Siapa angkat tangan tu? Memang nak belanja saya ke apa? Saya nak belanja aiskrim kat Ustaz. Siapa angkat tangan lepas ni? Satu. Saya tahu satu aiskrim Magnum. Tunggu Dua. aiskrim sampai Ustaz. InsyaAllah ada tu nanti. Baik, terima kasih kerana kesudian. Kan mudah. Siapa nak belanja aiskrim, angkat tangan. Senang. Bagi alamat Ustaz nanti sampai. Baru Okey. nak minta bagi alamat Ustaz. Bagi alamat tu kita Kita pushkan. pembalik. Allahu Akbar. Ini saja siapa angkat tangan, belanja aiskrim Magnum. Next kuliah, siapa angkat tangan, nasi biryani gang. Okay, baik. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW tajuk baru. Kembalinya seorang hamba ke tempat asalnya. Abu Said menuturkan bahawa Nabi SAW pernah berjalan di Madinah. Lalu beliau melihat sekelompok orang yang sedang menggali tanah untuk kubur. Galilah tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, manusia ni kan, dia bila dah meninggal, dia menjadi seperti tak bernyawa. Bahkan di dalam kubur kelak, dimamah oleh tanah. Kenapa nak dikebumikan? Kan ada orang tanya saya, dia kata, kenapa boleh dibuat kubur? Kenapa tak seperti makhluk ataupun ciptaan Allah macam haiwan-haiwan? Maka saya cakap dengan dia, bahawasanya manusia ni Allah muliakan. Dan Allah sebut dalam Quran, sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Di sini, kenapa Allah muliakan kita dikebumikan? Yang pertama, kata ulama, sebab memberitahu itulah tempat asal kita dikembalikan. Daripada tanah dicipta, maka pada tanah juga kita dikembalikan. Kalau dipikirkan logik akal, daripada tanah, tuan-tuan, macam mana boleh jadi kepala? Macam mana boleh jadi telinga? Macam mana boleh jadi mata? Macam mana boleh jadi hidung? Macam mana boleh jadi dagu? Macam mana pula daripada tanah diciptakan jantung? Kan? Pada logik akal kita, tuan-tuan. Tetapi tanah itu telah disirami. Tuan-tuan. Disirami apa? Disirami dengan satu siraman daripada syurga. Lantas dibentuklah tanah tersebut menjadi manusia. Maknanya manusia ni asal dia, kejadiannya itu, kalau kita buka ada dalam kitab ni, yang diambil tanahnya oleh Israel, maka dibawa satu siraman ataupun satu disimbah, diletakkan pada tanah lalu dibuat oleh Allah Nabi Adam AS. Maka ciptaan kita manusia ni fitrah. Sebab tu orang Nabi kata akhirnya manusia ni sebagai fitrah. Fitrah atau apa? Bersih. Pada asal kalimah fitri yang kita kata hari raya Aidul Fitri. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Fitri pada kalimah asal fitrah. Fitrah. Maka hari raya fitri. Hari raya tu kembali kepada fitrah. Keluar dari Ramadan, kita kembali kepada fitrah. Hak tu yang kita takbir. Tanda syukur, kejayaan berpuasa dan diampunkan dosa. Dan ada orang yang takbir,
tapi dia berpuasa, tapi keluar tak ampun dosa, maka tidak ada satu pun dia panggil sebagai satu perkara yang kita kata satu kejayaan, sebab dia puasa tapi dia tidak menjadikan sesuatu yang menjaga puasanya. Sebab tu orang yang mengalunkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melakukan itu tanda kegembiraan telah bertemu Syawal, keluar Ramadan di dalam keampunan. Itu fitrah. Sebab tu kita ada satu bulan untuk kita lahir semula tanpa dosa. Apa dia? Bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Contoh. Sebab tu, marhaban ya Ramadan. Sebab para Nabi dan juga sahabat-sahabat, kedatangan Ramadan ini seolah bulan untuk melahirkan fitrahnya untuk ampun dosa. Ini bukan ceramah perdana ya. Minta maklum, kita akan ada forum khas di ambang Ramadan bersama Al-Fadil Ustaz Ilin dan juga Ustaz Nazir ya. Bukan saya bukan. Saya mana layak, tak ada siapa Bukan nak Nazir, panggil. Ustaz. Bukan Nazir, Ustaz Nazri. Nazri contoh. Yalah, saya tak layak, mana orang nak panggil. Tak baik Ustaz. Ustaz sibuk lah. InsyaAllah next Ustaz kita orang susun. Kalau malam tak boleh, malam saya sibuk tuan. Minta maaf. Kata dah. Akan baik, terima kasih. Maka kita ni fitrah. Okey, baik. Sebab tu digali kubur lalu ditanam jenazahnya. Okey, baik. Minta maaf saja je bagi tune-tune Syawal sikit kan. Rasa sayu sikit bila nak raya. Hai. Kemudian beliau pun menanyakan hal itu. Kata Nabi SAW. Mereka menjawab, seorang Habsyi telah meninggal. Habsyi ni siapa tuan-tuan? Dia negro, bukan negro. Kita kata orang berkulit hitam. Negro tu, hitam. Habsyi ni lagi hitam daripada negro. Habsyi ni tuan-tuan. Habsyi ni hitam daripada negro. Kalau kita kata nampak dia tu mata putih dengan gigi saja. Itu pun kalau gigi dia gosok. Kalau gigi dia tak gosok, semua hitam. Tuan-tuan. Inilah Habsyi. Siapakah keturunan Habsyi? Iaitu sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik. Dan mereka menjawab, seorang Habsyi telah meninggal. Nabi SAW berkata, La ilaha illallah. Dia dibawa dari tempatnya menuju ke tanah asal dia diciptakan. Nampak tuan-tuan? Maka tanah tersebut adalah tanah di mana Allah jadikan ciptaannya, maka kembalilah dia semula pada ciptaannya itu. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita ada tanah-tanah yang telah Allah jadikan. Sebab itu berkata ulama, kita sendiri tak tahu kat mana tempat kita meninggal. Kita sendiri tak tahu dekat mana tempat kita meninggal. Kita tahu kita akan meninggal. Ke bumi dekat mana tak pasti. Walaupun kita duduk kat belah Ipoh. Kita duduk belah Ipoh. Takut-takut kita dikebumikan kat Melaka. Walaupun kita duduk dekat Seri Kembangan, boleh jadi kita dikebumikan di Spanyol. Walaupun kita duduk di Batu Cape, kita boleh jadi kita dikebumikan di Kepong. Contohlah contoh. Mana tak ada seorang. Sebab tu Nabi kata, dia dibawa dari tempatnya menuju tanah asal dia diciptakan. Contoh. Kat mana kita mati, kita tak pasti. Sebab tu kita tak tahu kan. Macam kawan saya baru-baru ni meninggal. Dia meninggal di Ampang. Dikebumikan, dimandikan di Hospital Yusti Kebangsaan Malaysia di SUKM Ceras.
dibawa ke Surau Al-Falah Ampang, dan terus dibawa ke Kuala Lipis, faham? Maknanya tuan-tuan rahmati Allah, kan? Maka di sini kita tak tahu kat mana kita digunakan, tetapi apa yang kata Nabi, dari tempatnya menuju ke tanah asal dia ciptakan. Maka kita semua ni ada tanah-tanah yang Allah ambil untuk dijadikan kita, maka ia akan kembali kepada yang mana kita ambil tadi. Maka disebutkan dalam satu hadis lagi, sementara Ibnu Umar menuturkan bahawa ada seorang Habsyi yang dikebumikan di Madinah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dia dikebumikan di dalam tanah asal dia diciptakan. Sama yang kita sebut tadi, tuan-tuan. Diwayatkan pula dalam Al-Awsat, hadis dari Abu Darda bahawa Rasulullah SAW pernah berjalan melintasi kami. Saat itu kami sedang menggali kubur. Beliau bertanya, apa yang sedang kalian kerjakan? Kami sedang menggali kubur untuk seorang mayat yang berwarna hitam. Jawab kami. Sebelum itu, setelah itu, beliau berkata, kematiannya telah membawa ke tanah asal dia diciptakan. Ke tanah asal tu bukan makna dia apa? Ke tanah asal yang telah Allah jadikan dia. Maka kembalilah semula ke tempat asalnya. Faham? Kembali dia maknanya diperbuat daripada tanah, maka kembalinya juga ke tanah. Maka jangan khawatir kita cantik ke, kita gemuk ke, kita kurus ke, kita tak cantik ke, cantik ke, kurus ke, banyak harta ke, besok kita duduk dalam tanah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam sebuah hadis, Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah keluar rumah mengelilingi beberapa tempat di Madinah. Tiba di suatu tempat di saat orang menggali kubur. Ini sama juga hadis dia. Beliau menghampiri mereka dan berdiri di dekat mereka bertanya, untuk siapa lubang kubur ni? Sama jugalah hadis ni tentang yang disebutkan pada awalnya. Dan juga pada hadis riwayat lain, Abu Hurairah juga menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang itu lahir melainkan akan ditaburkan di atas tanahnya dari lubang juga. Maka orang yang meninggal di Mekah itu, adakah tanahnya daripada Mekah? Wallahu a'lam. Seperti mana difahamkan. Tak apa, kita teruskan hujahnya dulu, tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya di atas tanahnya dari lubang kuburnya. Maknanya di sini tidaklah seseorang itu lahir melainkan akan ditaburkan di atasnya tanah dari lubang kuburnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim memberitahu pada kita sebahagian berpendapat sedemikian. Mungkin pertanyaan itu akan wujud, dia kata Ustaz, adakah tanah diambil daripada Mekah itu maka kita akan meninggal di Mekah? Sebahagian yang kita faham gitu. Cuma kita sendiri telah dirahsiakan di manakah penciptaan kita dan tanah tersebut diambil. Walaupun tanah menciptakan Adam itu daripada bumi. Faham? Rahmati Allah. Tanah yang diambil daripada bumi. Tetapi bagaimana keadaan kita meninggal, itulah sesuatu yang perlu kita fahami. Tengok tuan-tuan, bawah tu hadis dia. Sementara Al-Hakim masih dalam Nawadil Al-Usul menuturkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya ketika nutfah menetap di dalam rahim, malaikat meletakkannya di atas telapak tangan dan berucap, Tuhanku, apakah engkau berkehendak untuk menciptakannya atau tidak? Maka jika dijawab, aku berkehendak untuk menciptakannya, malaikat akan berkata, Tuhanku, apa rezeki, ajal, peninggalan dan amal untukmu? Baik, tuan-tuan. Maka, ni minta maaf ya kepada yang bertanya. Dan mungkin ada orang kata, Ustaz, kami ni
dah macam-macam cara jumpa. Tapi masih ada, tak ada anak lagi Ustaz. Lagu mana Ustaz? Dah 12 tahun dah. Makan jamu mak dara, makan telur ayam 7 papan. Masya Allah. Ha? Telan kobis bunga 6 kilo. Tak juga mengandung. Maknanya di sini, usaha kita memang ada. Tapi ia atas keizinan Allah. Faham? Bila kita faham ini nanti, besok orang tu tanya, saya ni dah macam-macam usaha. Lepas tu dah makan telur ayam dekat 18 papan. Macam-macam dibuat. Tetapi tak juga mengandung. Dah tak mengandung, lepas tu buat teknik apa tu? EPF apa? Apa tu nama? IVF Ustaz. Oh, dekat-dekat lah tu EPF dengan IVF. Sebab baru baca kes EPF. Sebab tu dia jadi lain macam. Yang tak keluar-keluar ke WSP. Tuan-tuan. Teknik IVF pun sama. Ada orang jumpa saya, Ustaz, teknik IVF Ustaz. Saya dah pakai dekat 13,000 habis. Kata. Ustaz tahu tak juga jadi Ustaz. Apa salah saya Ustaz? Dia tanya saya. Saya kata, makcik, dia kata, kak jangan salahkan teknik tu. Kak jangan salahkan apa kak buat. Sebab kita ni akan terjadi semua kehendak Allah. Nampak tak? Malaikat meletakkannya di tapak tangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka malaikat pun berkehendak dan Allah berkehendak untuk menjadikannya. Hak tu tiba-tiba jadi dalam perut kita ada zuriat. Ada orang dia pakai, kalau orang tu dah tak nak bersalin, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau orang tu tak nak bersalin, lepas tu dia panggil pengikat. Dia cocok dekat sinilah. Macam-macam cara tiba-tiba bersalin. Tiba-tiba mengandung. Kan ada kan kaedah tu. Ditutup supaya tak bersalin, tak mengandung lagi. Tapi tiba-tiba mengandung. Nampak? Di sinilah kita mengatakan bahawasanya ilmu Allah mengatasi segalanya. Dan maknanya apa tuan-tuan? Dan ketika mana Tuhanku apa rezeki, peninggalan, ajal dan amal untuknya. Okey, baik. Ini berlaku penetapan. Okey, bab rezeki kita faham. Peninggalan kita faham. Bab ajal kita faham. Amal untuknya. Okey, kat sini kita kena faham. Dia kata, Ustaz, ditetapkan amal untuknya. Amal tu apa? Sesuatu perbuatan yang dia akan lakukan sewaktu dia hidup. Okey, jelas no? Penetapan lah. Kalau belajar hadis 40, hadis ni dalam hadis yang keempat ataupun hadis yang ketiga. Sebab tu akhir zaman kena khatam kita hadis 40, baru jelas faham. Faham? Okey, baik. Kita faham bab apa? Bab rezeki, peninggalan, ajal. Bagaimana dengan amal? Okey, baik. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu baca dalam kitab hadis 40, mungkin dalam hadis yang ketiga ataupun keempat, minta maaf nanti Ustaz tu hurailah, ada disebutkan takdir mendahului segalanya. Sedangkan dia seseorang yang hebat amal ibadah, tapi takdirnya di usia, akhir usia, dia masuk ke dalam neraka. Sebab amal buruknya. Ada pula di dalam hadis tu, kalau baca syarah dia, tulis kat situ, bahawasanya orang itu beramal buruk pada awalnya. Tetapi di akhir-akhir usianya, dia beramal baik, lalu menjadi ahli syurga. Pernah tak dengar satu word? Satu word. We don't know how ending someone. Doh, maknanya, kita tak tahu pengakhiran seseorang. Okey, baik. Di sini tuan-tuan, berkaitan dengan amal. Makna di sini, bagi saya faham nak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pengamalan seseorang adalah satu pilihan. Takdir bukan satu pilihan. Tetapi usaha kita adalah satu amalan. Satu usaha. Usaha kita satu
cara untuk kita merebut apa yang Allah janjikan. Okey, baik. Jadi kalau ustaz kata pengamalan telah ditentukan, maka solat saya memang dah ditulis lah. Ni dah tulis. Tak. Maka kalau baca dalam hadis 40 tu, dia kata apa? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang akan berlaku padanya. Allah sebut dalam Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Makna di sini, Ibn dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberi maksud kepada kita, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang berada di hadapan kamu dan di belakang kamu. Di sini tafsir Ibnu Katsir kata apa? Yang depan kamu hari esok, yang belakang kamu adalah hari-hari yang lepas. Dan tafsir mengatakan juga Allah mengetahui apa yang berlaku di hadapan kamu akhirat dan juga di belakang kamu dunia. Maka di sini jangan kita mengganggu kerja Allah. Amalkan saja, tetapi pengubahan takdir seseorang itu boleh dilakukan dengan doa. Faham? Jelas tak jelas? Jelas. Okey, baik. Contoh, seandainya kita mengetahui takdir kita, pasti kita tak akan berusaha. Tetapi kita tak tahu apa yang Allah tuliskan. Maka kita boleh minta dengan doa, Ya Muqallibal Qulub. Maksud saya, nanti kita akan rasa, Ustaz cakap lagu ni kami takut lah Ustaz. Awak jadi takut. Dia kata apa? Ustaz kata tadi baik, tapi akhir jadi ahli neraka. Ada yang ahli neraka, soalan amalan tu ahli neraka, akhir jadi ahli syurga. Hak ni saya nak sebut. Dengar lu. Tuan-tuan. Sebab itu, ada satu amalan pengubahan itu boleh berlaku. Takdir itu adalah dengan doa. Sebab itu, kata ulama, saat kita berkelakuan baik, kita solat jaga, faham? Kita puasa, kita tutup aurat, kita duduk majlis ilmu, kawan-kawan dengan baik. Jangan kamu jadi sombong. Satu. Yang kedua, jangan merendahkan ahli maksiat. Yang ketiga, sentiasa membaca doa agar ditetapkan hati kita. Dengan doa, Ya Muqallibal Qulub, Sabbit Qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa saya sebut doa ni, Ibn rahmati Allah? Sebab kita khawatir di akhir usia kita. Sekarang kita baik. Di akhir usia kita boleh twist. Cantik, hadis keempat. Sahih. Tuan-tuan. Maknanya kita boleh jadi twist. Saya bukan mengajar hadis 40. Tapi di surau dan masjid saya mengajar hadis 40. Cuma nak bagi kita faham. Faham? Okey. Sebab tu, Imam Ghazali selalu pesan pada kita. Kalau kita tengok orang buat maksiat, rasa diri kita lagi hina. Sebab apa? Dia buat maksiat dalam keadaan dia tak tahu. Tapi kita buat maksiat dalam keadaan kita tahu. Okey, jelas. Sebab tu kalau kita tengok orang tua, anggap saja diri kita lebih banyak kurang. Sebab apa? Mereka itu dah lama hidupnya. Tentu pahalanya lebih daripada kita. Dan kita masih muda tapi banyak dosa berbanding mereka. Mungkin mereka ada lebih banyak masa sudah bertaubat kepada Allah. Pokok pangkalnya, Ibn rahmati Allah, syukuri keberadaan kamu ini dengan sifat rendah diri dan zuhud. Dan juga sekali-sekali jangan kamu menghukum orang lain asbab kebaikan kamu. Dan juga jangan kamu menghukum orang lain asbab kebaikan, kelebihan, dan hari ini kamu jadi baik. Kerana can twist. Sometimes our life up, sometimes our life is down. Can you turn off? What? Yes.
Your life like a roda. Ya, bonda moda. In English what? Will. Will, yes. Your life will. Ya, saja nak uji bonda no. Sebab bonda no dah lama pencen. Okay. Your life like will. Contoh seperti Allah. Sebab tu kata ulama, kamu baik hari ni, kamu jaga solat, kamu jaga aurat, kamu jaga puasa, semua pakat kamu jaga syariat Allah, tapi jangan sekali kamu dihukum orang. Melainkan mengatakan sesuatu yang sandarannya ada Quran dan juga hadis. Contoh. Jelas, faham? Faham tak? Faham? Ada kurang faham? Faham tak faham? Faham Ustaz. Faham tak? Kalau faham tak pak? Sebab kita nak kena tahu. Sebab hadis 40 tu nanti masuk hadis yang keempat. Kena jenis-jenis faham sikit. Okay, baik. Sebab tu kita hari ni bagus masuk Google Meet. Tapi jangan kita kecilkan orang tak join kita. Jangan kita cakap orang buruk-buruk sebab dia tak duduk dengan kita. Contoh. Sometimes you know your life like will. Contoh. Okay, baik. Kita sambung lagi tuan-tuan rahmati Allah. Okay, baik. Dan disebutkan juga Tuhan berfirman, lihatlah di Lauh Mahfuz. Kemudian malaikat itu melihat ke Lauh Al-Mahfuz. Dia menemukan rezeki, peninggalan ajal dan amalnya. Dia juga mengambil tanah tempat dia akan dikebumikan. Tu dia. Nampak? Nampak kata apa? Hadis riwayat Imam Tirmizi kata apa? Dia juga mengambil tanah tempat dia akan dikebumikan. Dari tanah itu nutfahnya diolah. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan kembalikan kalian. Contoh. Maka dia juga mengambil tanah tempat dia akan dikebumikan. Adakah tanah tersebut tempat dia akan disemadikan? Kata ulama, sedemikianlah itu. Tetapi dengan model. Kita jangan sibuk nak tahu tanah mana kita dijadikan. Sebab bukan urusan kita. Tetapi yang menjadi kekuatan iltizam bagi kita, kat mana-mana kita boleh mati. Jelas nah? Sebab kita tak tahu mana tanah satu, makna kat mana-mana kita boleh mati. Sebab tu ada orang pergi Sepanyol, naik train, lalu ke United Kingdom. Bonda N jangan marah. Bonda Norini jangan marah, nanti kena join. Tak marah. Alah bonda, alah tak marah konon, alah. From Paris to London, sometimes transit in Switzerland, terus ke not London. Kadang kita tak tahu tempat yang kita pergi tu adalah tempat kita mati. Faham? Sebab tu ada orang pergi umrah dan haji. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia akan fikir dia boleh mati kat sana. Sebab apa? Sebab mati tu di mana-mana. Maknanya hari ni tuan-tuan, kita kena fikir, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kita kena fikir bukan hanya pergi haji umrah saja boleh mati. Kita pergi mana-mana pun boleh mati. Kita pergi Port Dickson, Teluk Kembang, boleh mati. Kenapa? Kenapa? Sebab dia mati ni di mana-mana. Mana dah tahu tengah naik banana boat. Duduk atas. Duduk atas banana boat, naik boat. Naik jet ski. Rupanya malaikat Israel duduk belakang, naik sekali. Tuan-tuan, sebab tu bukan umrah dan haji je. Kita kena taubat. Kita kena bersihkan diri. Kena minta ampun. Mana-mana sekalipun kita pergi, tuan-tuan, sebenarnya kita kena minta ampun. Tuan-tuan. Ayatlah, saya tak kata pun bonda mandi kat London. Contoh.
Marah pula dia. Okey, baik. Maknanya, bukan haji dan umrah saja. Tuan-tuan. Bukan haji dan umrah saja. Kita kena minta ampun, kita kena taubat. Setiap masa pun kita kena taubat. Nak bagi tahu kita supaya kita faham. Kita faham. Supaya jelas dan faham. Bukan ni contoh bonda ya, bonda Nori ni. Bukan saya minta bonda kat sana, janganlah tinggal saya kat sini. Siapa nak masak asam pedas kat saya? Hai bonda ni. Dan makna nak bagi tahu, walaupun selangkah daripada pintu rumah kita, hak tu saja kita boleh mati. Maknanya bukan tunggu pergi umrah haji baru nak taubat. Setiap hari kena taubat, setiap hari kena minta maaf, setiap hari kena belajar untuk baiki diri. Jelas? Faham tak? Nak bagi tahu pada kita. Ada orang nak pergi haji baru sungguh-sungguh pergi minta maaf ke orang. Ni aku nak pergi haji. Tak, patut minta awal-awal tu. Tuan-tuan mati Allah. Dia kata tengah apa ni? Bunda Azrina kata apa ni? Dia kata apa? Tengah kuliah ustaz. Tengah dengar. Kuliah ustaz ni pun boleh mati, Ustaz. Betul. Tapi jangan penceramah yang mati. Itu paling penting. Sebab kuliah tak ada nanti. Baik. Ya Allah. Kalau penceramah ada pun, apa serta tak ada pun tak jadi juga. Mak Wan ni suka benteng saya. Kenapa Mak Wan? Apa Mak Wan ni? Terima kasih Mak Wan. Okey, faham. Nak kata, Sekongsi lepas ni, maknanya kita nak bagi kita faham. Tuan-tuan. Nak bagi kita faham. Kena serius, tuan-tuan. Maknanya kita ni, kat mana-mana boleh mati. Lepas ni, ubah kita punya set mind kita ni. Jangan pergi umrah haji, baru pakat-pakat nak bayar hutang. Lah ni kena bayar hutang. Jangan set mind kita. Besok aku nak pergi umrah, aku kena tangkap gambar, aku kena minta ampun semua. Kalau boleh hari-hari kat Facebook tulis. Assalamualaikum semua. Apa khabar pagi ni? Saya nak minta maaf kalau saya. Jangan tunggu raya. Raya tu belum lagi. Raya tu belum. Mari puji memuji kepada Tuhan. Tak, belum. Jangan tunggu raya. Sebab kita mati bila-bila. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Nak cerita kat kita, bagi kita faham. Jangan kita fikir, alah ustaz, nantilah untuk besok pergi haji. Tak taubat lagi. Biasa tengok orang taubat, pergi haji boleh taubat. Tengok orang pergi umrah, elok dia bertaubat. Itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Tentang. Ni bahagian kita. Maknanya, pergi mana-mana pun mesti tahu, boleh jadi mati. Tuan-tuan. Pernah saya dulu pergi Langkawi, tuan-tuan. Saya nanti satu hari saya nak bincang sama ibu. Kita nak buat program di Langkawi. 3 hari 2 malam. Sewa hotel. Lepas tu buat auditorium. Ada apa? Ada asatizah bagi pengisian. Lepas tu kita buat pengisian di tepi pantai Cenah. Saya pergi, tuan-tuan. Mei tu kan cenah tu. Bawa ni bawa balik. Ya. Yang kita pakat pergi dengan ustaz pula. InsyaAllah. Maknanya kita, dalam hidup kita ni, mesti kita ingat, jangan tunggu raya, jangan tunggu nak pergi umrah, nak tunggu haji. Sebab bila-bila saja boleh mati. Kat mana kita pergi akan mati. Saya tuan-tuan, waktu pergi naik Langkawi tu tuan-tuan. Nak pergi Langkawi tu naik kapal terbang tuan-tuan. Tak pernah naik. Orang kampung, orang tak ada duit, mana pernah naik pergi sana. Pergi naik tuan-tuan, pegang Quran ni, lagu ni tuan-tuan. Ni. Ya Allah, ya Allah. Orang duk pakat tengok saja saya. Dia kata, kenapa sampai pegang Quran? Tuan-tuan. Dia lah, orang kampung. Tak nak naik kapal terbang. Tuan-tuan. Biasa naik motor pun murah, tak mahal. Tuan-tuan. Duk pegang lagu ni. Duk kata hati hati, ya Allah, ya Tuanku, kalau aku mati. Saya selalu duk tengok bawah. Saya kata apa, tuan-tuan? Saya kata, kalau aku jatuh lah ni, agak-agak jatuh dalam air ke jatuh atas pokok? Kalau aku jatuh ni, nak turun ni, aku nak terjun lagu mana? Dia kata, kalutnya duk fikir bab mati tu. Tuan-tuan. Sebab kita orang yang takut, tuan-tuan. Duk pegang. Orang duk pakat tengok saya. Saya sepanjang jalan pergi Langkawi, tuan-tuan, tak lama, 45 minit ya. Naik tu 45 minit. Baca Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Orang duk pakat tengok saya mengaji Quran. Kenapa? Sebab saya takut tuan-tuan. Sebab kita belajar bab mati, kita tahu mati tu bila-bila. Lepas tu time saya baca, ya pramugari tu lalu. Ya. Pramugari pun ada lalu. Ya Allah, kacau. Masya Allah, tabarakallah. Kita ada syok baca Quran, boleh pula pramugari lalu. Dah lah pakai lagu tu tuan-tuan. Saya tak nak pandang, tapi terpandang. Macam mana? Astaghfirullahalazim. Lupa saat mati. Ya Allah Subhanahu wa taala. Hak tu semaklah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan marah tuan-tuan. Nak sembang kita. Sebab apa? Kita ni duk belajar, duk baca-baca Quran, lalu pula peragawati. Duk lalu tepi kita tuan-tuan, dia kata apa? Assalamualaikum, cik. Nak nak Maggi tak? Dia kan ada tolak makanan kan? Nak apa pak? Langsung dalam kepala keluar lagu. Apabila bercinta dan dicinta, cari cinta mega. Tuan-tuan, dalam kepala ada lagu tu. Maknanya dunia ni boleh buat kita lupa pada mati. Tapi kalau kita dekat dengan Quran, dekat dengan majlis ilmu, tuan-tuan, dia boleh jadi apa tuan-tuan? Kita ingat mati. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita duduk tengok benda-benda lara, kita lupa mati. Tapi kalau hari kita baca ziarah alam barzah, kita baca tentang mati. Sebab tu Nabi kata orang yang paling cerdik, orang ingat mati. Sebab tu hari ni kalau orang pandai ingat mati, dia cerdik. Kat mana-mana dia ingat mati, dia takut nak buat dosa. Tuan-tuan bayang, datang je pramugari tadi, kejap kepala otak saya terhilang tentang mati. Lepas tu ingat semula. Makna nak kata apa? Cara nak ingat mati, mesti duduk orang yang ingatkan kita akhirat. Quran jatuh lah, Quran jatuh. Mesti Quran kita baca. Tuan-tuan, mesti baca. Sebab bila baca Quran, kita rasa dekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, kita akan ingat, Allah akan hadirkan sifat ingat mati. Maka kita jangan lupa bahawasanya kita boleh mati kat bila-bila saja. Tuan-tuan, atas kapal terbang, atas motor, atas kereta, macam-macam boleh Allah nak jadikan. Maka hari ni kita kena ubah pemikiran kita. Jangan tang saja nak pergi umrah, tang saja nak pergi apa? Nak pergi haji, tang saja nak pergi mana-mana, kita baru nak taubat. Mesti kita ubah fikiran kita, tuan-tuan. Mesti hari-hari taubat, hari-hari minta maaf. Dalam grup kita, grup Gema Nur Iman, ada berapa? 5 ke 6, saya lupa tuan-tuan. Sebelum malam, Assalamualaikum semua, saya minta maaf sebelum saya tutup tidur seketika, mati seketika, saya minta ampun salah silap. Saya selalu dengan Bonda Rus, saya dengan Bonda Rus ni banyak dosa. Dengan Bonda Nur ini lagi banyak dosa. Hak tu kadang-kadang bila nak minta ampun tak tahulah. Belum lagi dengan Bonda Masrahah, lagi banyak dosa, Masya Allah. Semua saya banyak dosa. Bonda. Wan ada dosa tak? Dengan Mak Wan lagi banyak dosa. Hari-hari ngata Mak Wan, kesian Mak Wan, tu banyak dosa. Minta ampun lah Mak Wan lah. Jangan marah. Ampunkan Ananda. Maka ubah sifat kita. Ni maknanya kita kena hari-hari. Bila kita belajar hadis ni, kita kena faham hari-hari kita kena minta ampun. Sebab boleh jadi walaupun selangkah ke dapur, selangkah kita, itulah tempat kematian kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rahmat ya Allah. Maka jadikan hadis ini sebagai kekuatan sumber pada kita supaya belajar sentiasa memberi maaf dan juga untuk memaafkan mereka. Wallahu a'lam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dalam Al-Mujalasah Ad-Dainawri menuturkan riwayat dari Hilal bin Yasaf, dia mengatakan tidak ada seorang pun dilahirkan melainkan di pusatnya terdapat tanah dan bumi yang padanya dia akan mati. Dan Matar Ibnu Ukamis menuturkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menetapkan kematian bagi seseorang di suatu tempat di bumi, nescaya dia akan menjadikannya perlu pada tanah tersebut. Dia akan ke tanah tersebut untuk menghampiri matinya. Maka matinya di depan, bukan di belakang. Dan mati ini adalah satu ketentuan. Kita tak boleh lagi kalau kat situ kata Allah mati-mati dan dia berhajat pada tempat tersebut dan tanah tersebut, maka kita akan mati. Kalau rezeki kita di Madinah, Alhamdulillah. Kalau rezeki kita di Mekah, Alhamdulillah. Semua itu biarlah Allah yang tentukan. Jangan sibuk hari ni malam ni duk tanya tanah mana aku dapat. Tak payah sibuk-sibuk. Kita biar Allah uruskan. Penting kita usaha jadi orang baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat itu tuan-tuan. Muka surat 160, insya-Allah kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang dan kita buka soalan dulu insya-Allah.
Silakan. Siapa nak bertanya? Silakan. Sila Bonda N, apa khabar suasana di London? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Pagi kat sini Ustaz baru pukul 10. 10 malam ke 10 pagi? 10 pagi. Oh, baik, bagus. 10 pagi. Tapi tak ada matahari. Tak apa, memang. Matahari dah seminggu tak ada. Oh, sejuk lah. Sejuk lah. Sejuk je. Sama, saya sekarang kat Korea, Bonda. Sekarang pukul 11.30 pagi. Comel Bonda. Tu macam tu. Allah Rindu Akbar. Bonda N. Tu macam tu. Kami duduk dekat dengan stesen kereta api. Nampak tu kereta api lalu banyak. Oh, ya Allah. Nampak kampung baru tu? Ya, betul. Hotel ni menghadap ke stesen kereta api. Oh, ya ke? Tu. Kalau naik kereta api terus. Tengoklah kereta api lalu sampai tengah malam. Tapi cuaca macam ni lah. Dia tak ada matahari lah nampak. Jumpa Fahana tak? Eloklah tu Bonda nanti. Fahana malam ni baru nak jumpa. Malam ni Fahana datang kat hotel pasalnya. Tak, nak pergi rumah dia tu dalam 40 minit juga. Habis nak kena naik train. Sebab kita orang kat sini tak ada sewa kereta pun. Jadi banyak naik train. So tak reti nak pergi. So dia datang lah. InsyaAllah dia datang kata dia malam ni. InsyaAllah. Malam ni jumpalah. Sampaikan. Dekat sini dekat dengan tu lah. Dekat dengan apa? Eyes of London tu. Oh. Nampak tak? Daripada sini. Jauh tu. Ujung tu. Atas hotel tu. Besok pagi kau pergi. Baik. Bonda makan apa tu? Nasi lemak ke roti canai? Pagi ni sarapan roti je. Roti. Bagus. Tak apa Bonda. Kurangkan kolesterol. Roti mana kolesterol? Dia tepung. Seronok lah Bonda pergi London. After this. You want to print now? India ke? Nampak pergi Langkawi Quran Bonda kalau pergi London. After 12 you go out, you can claim here. Oh, Okay. Thank you. Can I speak? Orang nak cuci bilik. Can I speak with her? Orang nak cuci bilik. Cakap dia cuci lepas pukul 11. My name is Rocky. Pukul 11 nak keluar makan. My name Rocky. Can I tell her? Lidah tu automatically bertukar. Dia macam roda, macam wheel yang kata ni Ustaz tadi. I really to meet her. Soalan tak Bonda, kekanda bonda yang nak tanya soalan? Mari tanya soalan. Mari. Silakan. Silakan. Bonda kita doakan semoga bonda kita tanahnya tak berada di sana agar di Malaysia. Amin Ustaz, biarlah balik Malaysia Ustaz, sejuk kat sini Ustaz. Duduk dalam tanah pun sejuk nanti Ustaz, tak mau. Bonda main kau dosa dengan bonda. Ustaz kata tadi kekuatan doa tu boleh mengubah bagaimana pengakhiran kita. Macam mana tu? Ya, saya suka sebut di sini. Sebab apa? Ada dua qada. Dipanggil qada mu'allaq dan qada mubram. Ada qada yang boleh diubah-ubah. Antaranya dengan sedekah, antaranya dengan doa. Kan pernah kita dengar bahawasanya sedekah itu mendahului takdir. Maka benda-benda begini kena belajar. Mungkin ada musibah yang menanti kita di hadapan, sebab sedekah Allah hilangkan musibah. Faham? Ada benda-benda yang kita kena belajar. Antaranya doa dan juga sedekah. Sebab tu banyakkan kita sedekah. Ada orang nyawanya hampir tiba pada zaman Nabi Musa, tapi dipanjangkan sebab dia bersedekah. Tapi si fulan dia tak tahu. Bahasanya, kata malaikat Israel, bahasanya si fulan tu akan kucabut nyawanya. Maka, pada tempoh yang lama, tiba-tiba Nabi Musa AS berkata, lelaki itu masih ada. Dan dia bertanya kepada Israel, kau katakan nyawanya telah sampai pada waktunya. Dia kata sebelum aku mencabutnya, dia telah melakukan sedekah. Maka disebabkan sedekah itu dipanjangkan akan usianya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Maka laki tadi pun tak tahu, cuma dia melakukan.
Faham tak? Ibn rahmati Allah. Itu dengan bersedekah lah Ustaz Sedekah, kita berdoa banyak-banyak kan, agar akhir kita Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Biar mati kita dalam keadaan husnul. Minta mati baik. Tapi tetap kalau Allah inginkan berkehendak mati, maka kita juga tetap akan mati. Mungkin mati kita mati yang baik kerana sedekah, kerana berdoa, mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Jangan kita minta panjang usia, tapi usia yang panjang itu sampai bila Allah bagi, kita tak pasti. Wallahu a'lam. Jelas? Jelas, Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Pak Haji. Tak ada Dia kita kata- tutup kuliah lah Ustaz. Dah Oh, jumpa. ada. Okey, dia kata gelak Pak Haji dengar Ustaz cakap Ustaz di Korea. Ya, terima kasih Bang Haji. InsyaAllah baik-baik. Okey, kalau Yelah, kita Nak tanya boleh? sila. silakan. Ustaz, saya nak tanya boleh ya? Sila. Normal. Okey, saya kita bersangka baik kepada Allah, sentiasa berdoa dan kita sentiasa berharap kepada Allah. Lepas tu Ustaz pun cakap pasal kita takdir tu kan. Normal ke Ustaz kalau macam orang tu dia rasa takut sangat pengakhiran yang tidak baik yang menyebabkan macam bimbangnya nak buat dosa, bimbangnya nak buat apa-apa yang macam something like tak nak jadi orang yang rugi lah, tak nak jadi insan yang rugi. Jadi macam tidak mahu langsung macam mendedahkan diri pada benda-benda yang tak betul lah. Macam katakan macam lambat solat kan, macam kita kerja, lepas tu solat tu because of meeting ke apa-apa kan, kita terlambat. Jadi kita rasa menyesal, kita cakap kat hati kita, aku tak nak jadi orang rugi. Jadi kita nak solat awal juga. Tapi itulah macam dia punya kekangan tu Ustaz yang menyebabkan kita rasa bimbang. Rasa macam takutnya jadi orang yang rugi. Takutnya pengakhiran yang tidak baik. So normal ke Ustaz macam tu? Dalam Quran Allah sebut wa sanaka illa rahmatan lil alamin. Maka Islam ini hadir dengan rahmat. Kalau kita memikirkan sedemikian, contoh bila nak buat kerja je kena solat lagi, maka terbatas ada pada waktu-waktu. Sebab tu Islam bukan sampai tidak boleh melakukan sesuatu. Maka kalau Islam mengatakan sedemikian, contoh orang yang tengah melakukan pembedahan jantung ataupun yang mengambil masa yang lama, tiba-tiba azan berkumandang, adakah dia patut berhenti? Faham? Maknanya dia takkan berhenti, dia akan teruskan dulu sebab benda itu lebih diutamakan. Maka kalau kita kata contoh kita kerja dan benda itu perlu diselesaikan segera, maka di situ terdapat kelonggaran. Kita sebut kelonggaran. Dalam kitab fiqh dipanggil kelonggaran. Tapi kalau benda itu tak perlu disegerakan, tetapi kita sengaja-sengaja, itu baru rugi. Jelas? Jelas. Kelonggaran Ustaz, terima kasih. berikan. Macam kita musafir. Kita boleh tanya lagi. Musafir. Kalau kita musafir, Allah beri kelonggaran, kita boleh jamak takdim, jamak qasar. Kenapa kelonggaran? Sebab tu wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Maka kita kena memahami konsep Islam tu. Bukan makna Islam ni memaksa ataupun tak boleh diberikan kelonggaran. Islam ni ada datang perhujahan-penghujahan. Macam orang tu tengah bedah, takkan dengar azan kena tinggalkan pergi solat. Selesaikan mana yang sepatutnya dahulu. Tapi kalau ada waktu tu tak perlu dengan segerakan, maka solatlah perlu diutamakan. Wallahu a'lam. Sekarang itu dulu. Ustaz, Ibu nak tanya ke? ya nak tanya. Apa ni? Bunda. Kita takut mati itu adalah baik bagi kita ya, orang Islam. Kerana kita akan mati. Tapi kalau kita terlalu takut itu, adakah dugaan Allah, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Dia kata, Ustaz, terlalu takut. Macam, takut sangatlah Ustaz mati. Begini. Mereka yang takut mati itu special. Takutnya mati sampai tak beramal, itu bukan special. Tapi takutnya mati lantaran itu beramal. Itu bagus. Ada orang takut mati terlalu takut, tapi dia tak berbuat apa-apa. Kata ulama. Tapi ada orang yang takut mati, lebih takut, lebih cenderung ibadah. Itu takut yang betul. Maknanya di sini tuan-tuan,
Ada satu takut dipanggil takut berpenyakit. Dipanggil ilmu fana. Fana ni menenggelamkan dirinya ke dalam kematian. Kematian tu teramat-amat dahsyat bagi dia. Sampai dia tak boleh makan, termenung, sampai di kemurungan. Dipanggil satu penyakit anxiety disorder. Tapi kalau dia ingat mati, lantaran itu, dia semakin hebat ibadah. Itu cara ingat mati yang betul. Boleh faham, Mak Wan? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Maka, cara kita ingat mati kena faham. Kita ingat mati mesti dengan ibadah. Bukan ingat mati takut. Lantaran itu kita kena penyakit kemurungan. Dan sampai kita tak boleh kerja. Kalau aku mati. Itu salah ingat mati. Kata ulama. Ingat mati boleh. Tapi jangan sampai kita sendiri yang menentukan. Soalan dia macam kata, kalau aku keluar ni, depan tu aku mati. Itu masalah dia ambil kerja Tuhan. Kita jadi manusia tuan-tuan. Memang kita takut mati. Tapi takut mati itu biar dengan amal. Lepas tu kita belajar alam barzah. Kan kita sebut bahawasanya alam barzah ni bukan satu alam menakutkan saja. Tapi kebanyakan ni orang-orang mukmin itu dimuliakan Allah dengan keseronokan kenikmatan duduk di alam barzah. Sebab tu orang-orang saleh tak takut pada kematian. Kalau mereka betul-betul bersedia. Wallahu a'lam. Terima kasih Mak Wan. Baik. Lagi satu Ustaz, lagi satu boleh? Lagi, okey sila. Sebab apa? Bila lepas Ustaz menjawab, kita ada idea untuk tanya lagi kan. Satu lagi yang berlaku pada, tak tahulah pada diri orang lain, tapi kalau pada diri Mak Wan, mengapa ya? Setiap kali bila Mak Wan mengeluarkan sedekah, Mak Wan bersedekah, Mak Wan rasa terlampau, seronok terlampau, puas hati sehingga Mak Wan akan menangis setiap kali lepas bersedekah. Adakah itu kebanggaan diri ataupun penyesalan kita pada Allah Ustaz? Okay, baik, terima kasih yang bertanya. Pernah duduk dengan guru kami, Tuan Guru Haji Saleh. Waktu kami belajar Quran, belajar taranum Quran, maka dia kata apa tadi? Siapa angkat tangan? Buang ke kandang Amira, kira berapa skim dah? Saya nak tanya Tak boleh. Tanya. macam ni, ada orang dia bunuh diri. Dia bunuh diri tu dia macam dia dah rancang awal-awal. Lepas solat Jumaat dia pergi beli tali. Lepas tu dia gantung diri dekat rumah mak dia. Macam mana tu Ustaz? Adakah rancangan itu memang daripada yang baik atau yang tak baik, atau setan yang bawa ke atau macam mana? Tapi dia solat Jumaat tau sebelum tu. Terima kasih Bang. Kau daripada Sabah ke? Daripada Gombak Ustaz. Bukan, ingat suara Bunyi orang Indonesia ya. Oh, so kau Gombak dekatlah dengan saya. Orang Bintang Gombak. Dekat Greenwood. Sungai Busu. Padang Balang. Padang Balang ya Allah, surah Al-Jumaiyah. Ya betul. Masjid Ali, Saidina Ali. Oh, Saidina Ali. Padang Balang. Ustaz pernah ceramah kat sini saya rasa. Masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Mak Wan cakap, Mak Wan bila dapat sedekah, Mak Wan menangis. Mak Wan gembira sangat. Okey, baik. Terima kasih. Kata tuan guru kami, kalau kamu mampu baca Quran selembar, menangislah kamu pada malam hari. Kenapa? Sebab tidak ada orang yang mampu untuk membaca Quran walaupun selembar untuk satu hari. Maka menangis itu tanda syukur kamu kerana Allah gerakkan hati kamu untuk melakukan kebaikan. Maka kalau Mak Wan menangis kerana seronok bersedekah, kerana Allah gerakkan hati Mak Wan untuk melakukan kebaikan, tangisan itu bagus. Tapi kalau gembira-gembira itu sampai menjadikan ujub, maka itu tidak baik. Oh, aku seronoknya hari ni aku lebih baik daripada orang kau. Orang lain sedekah RM2. Aku ni sedekah RM10. Tak kenal ke siapa ni Azwan Ali. Nak kena carut. Contohlah. Contoh kan. Kita jadi ujub. Itu salah. Baik, faham. Okey. Bonda Nur Hayati kata tadi, dia solat Jumaat dan lantaran itu dia dah buat. Maka orang yang mati bunuh diri ditinggal sebagai syirik kepada Allah. Walaupun sebaik-baik macam mana pun dosa syirik kepada Allah tidak diampunkan. Sekalipun dia sesudah solat. Kerana dosa itu dosa syirik pengakhirannya. Pengakhiran yang tidak baik. Sekalipun dia taubat tapi dia bunuh diri. Bunuh diri itu kata ulama adalah syirik kepada Allah. Wallahu a'lam. Jelas? Dalam arti kata lain, masa dia solat itu dia tak dapat benar-benar ampunan ataupun petunjuk Allah. Kamu tetap dengan syirik kepada Allah.
Kenapa kamu nak bunuh? Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kak Alam. Han nak tanya. Saya Ada seorang kawan tu, dia baru sedar daripada koma. Lepas tu, bila dia dah sedar tu, kita orang pergi melawat dia, lepas tu dia bercerita yang masa dia dalam koma tu, dia dibayangkan dia dah mati, ramai kawan-kawan datang tengok dia menangis. Lepas tu dia dibayangkan lah Ustaz, keadaan dia masa dalam kubur, dia cakap macam tu Ustaz. Adakah lepas tu? itu tanda yang keadaan dia tu di sana nanti macam tu? Dia cakap. Baca. Kadang orang Allah hadirkan mimpi itu tanda umur panjang, orang tua kata. Orang tua kata, bukan saya kata. Nonton. Maka kalau hadir mimpi itu, kalau dia masih hidup, mungkin peringatan bagi dia. Ataupun memberitahu bahasanya dia akan pergi. Cuma mimpi-mimpi yang datang ini kebaikan agar kita ambil untuk motivasi diri kita dan ubah diri kita. Insya-Allah. Baiklah, kekanaan Amnira saya rasa takat ni sebab saya kena pergi satu masjid untuk kuliah maghrib. Saya habiskan dulu. Nak Nira tutup boleh? Ya, Ustaz tutup dengan tasbih kifarah dulu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi